Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yantami fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Alhamdulillah, dan terus kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kitab pengajian kitab Bukhari. Ulama menyebutkan as-sahih kutub ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Muwatta lil Imam Malik. Sesungguhnya sah kitab, sebenar-benar kitab, sesat kitab selepas kitab Allah yang kitab Muwatta untuk Imam Malik, kitab Muwatta untuk Imam Malik. Seterusnya telah ijma' ulama bahwasanya kitab yang paling sahih ialah hadis Bukhari. Seterusnya yang paling sahih adalah hadis Muslim. Kemudian disebut dalam kitab hadis, hal yastaw'ibu hadisus sahih fil Bukhari wa Muslim. Adakah kitab Bukhari dan Muslim ini mencakupi semua hadis-hadis sahih? Jadi orang tanya kepada Imam Bukhari, hal yastaw'ibu sahih hadisus sahih fi kitab Bukhari. Dari Imam Bukhari, adakah semua hadis sahih ini berada dalam kitab Bukhari? Imam Bukhari kata, la yumkin, tak mungkin. Dia kata, tak mungkin aku mampu menghimpunkan semua hadis sahih di dalam hadis Bukhari ini. Sebab hadis sahih ini terlampau banyak. Aku tak mampu untuk menghimpunkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi orang tanya, tak mana lagi hadis-hadis sahih yang ada? Lalu Imam Bukhari kata, ada di dalam kitab-kitab yang lain, iaitu antaranya ada kitab Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, atau banyak lagi kitab-kitab. Cuma Imam Bukhari dia kata, sesungguhnya yang ada dalam kitab Sahih Bukhari ini semuanya sahih. Dan aku telah membuang berbelah-belah ribu hadis apabila aku rasa ragu-ragu terhadap hadis tersebut. Aku nak tulis dalam ni, aku akan solat istighfar dulu, Allahu Akbar. Apabila aku rasa tenang, baru aku tulis dalam kitab ni. Apabila aku rasa tak rasa macam tak sedap, Allah Ta'ala tak bagi petunjuk kepada aku, maka aku buangkan hadis itu dan aku tidak masuk ke dalam. Jadi dia akan di sejarah hadis Bukhari. InsyaAllah kita mengaji, ada kawan-kawan kita ajak mengaji sama. InsyaAllah pakai ramai-ramai. Saya menebak dah 2 tempat dan saya putih kan. Kalau macam tu saya tak kata, kalau kehadiran tak ramai, saya tak ramai, tak mengaji. Habis masalah. Jadi maka kita buat kesimpulan tempat situ penduduk dia tidak minat dengan majlis ngaji. Pasal musim tarawih ramai. Tarawih penuh masjid. Tapi saya kuliah ada 10 orang. Kadang-kadang orang besar yang mengajar daripada Al-Ustaz ada 10 orang. Ustaz Encik Rom yang mengajar ada 10 orang. Jadi makna dia kawasan itu orang tu tidak minat dengan majlis ilmu. Jadi kita baik kita berhenti. Kita ke tempat lain yang orang senang minat diri. Jadi yang tu lagi berhenti ke dalam, bawa seorang. Dia seorang bawa seorang. Dia seorang bawa seorang. InsyaAllah dia jadi orang. Kita pakai amal. InsyaAllah kita akan mengaji, kita niat nak beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok hadis 661. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar. Siapa mengaji bahasa Arab, maksudnya kena baca Ali bin Umar. An Rujab ibni Majrur huwa mudhaf. Umari jadi mudhafun ilaih. Jadi patutnya baca Ali bin Umar. Tapi dia tidak boleh baca dengan Umar sebab dia mamnu, Umari sebab dia mamnu min as-sarfi. Mamnu min as-sarfi, dia dipanggil udul. Jadi dia kena baca Ali bin Umar. Ali bin Umar an Abdullah ibn Ubay lamma tuwfiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'tini qamisaka akfinhu fihi
وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال ائذني أصلي عليه فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. إلى آخر الحديث. Sampai itu dia bagi ayat. Ini saya tak ucapkan. Dari Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar maksudnya anak Umar. Siapa anak Umar? Abdullah bin Umar. Satu hari dia jalan tempat tu, kemudian dia tak kencing. Dia walaupun nak kencing dah kan, dia tahan, dia kencing. Kemudian dia tahan kencing dia, kemudian dia kencing di depan. Kemudian orang tanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu tahan kencing kamu? Kenapa tak kencing di tempat tadi? Dia kata, sebab aku baca dalam hadis Rasulullah pernah lalu di tempat ini dan Rasulullah kencing di depan sana, bukan Rasulullah kencing di sini. Oh, dia masalah kencing pun kawan kita, kalau nak kencing kan? Daripada nak terabuk, baiklah kita apa? Kita ganti dah. Kawan terlampau ambil berat sampai terakhir. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya ketika Abdullah bin Ubay meninggal, putranya datang kepada Nabi SAW. Katanya, ya Rasulullah, berikanlah baju tuan kepada saya untuk kafan bapa saya, dan semoga Tuhan berkenan melakukan solat serta memohonkan ampun untuknya. Jadi orang tahu lah, orang tak tahu tuan tulis itu. Abdullah bin Ubay tulis ketua orang munafikin. Ketua orang munafikin. Ketua orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Jadi tuan-tuan tengok, apabila kita buat jahat, dia mati orang betul. Orang betul lah. 1,400, 1,000 mati dah orang betul lah. Tapi elok buat jahat, orang sebut nama dia sampai hari kiamat. Tapi kalau tuan-tuan buat baik, orang akan sebut sampai hari kiamat. Betul tengok. Abdullah bin Ubay bin Salul mati sudah lebih daripada 1,400 tahun. Tapi masih orang sebut lagi kejahatan. Okey, apa permusuhan dia dengan Nabi kata? Permusuhan dia dengan Nabi sebab hari Nabi pergi ke Madinah, maka pada hari itu dia nak ditabalkan menjadi pemerintah Madinah yang ketika itu bernama Yasrib. Kepada Nabi qala al-badru alayna min thaniyatil wada wajaba al-shukru alayna itabil amri al-muta. Jadi orang baca Allah. Jadi orang sahabat Nabi ladang tadi majlis pertabadan dia itu dibatalkan. Itu dia sakit hati. Patutnya hari inilah aku jadi Raja Madinah, tiba-tiba dibatalkan sebab main ma'ruf tu main. Ma'ruf tu main, dia kata apa? Katakan Nabi Muhammad lah. Sebab dia tu main, maka majlis pertabadan aku dibatalkan. Sebab tu dia sakit hati dengan Nabi sampai mati. Sampai mati dia sakit hati. Dan tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang mukmin? Tengok ayat 1 2 3 4 5 semuanya dia. 5 ayat saja cerita bahawa mukmin. Kemudian Allah Taala terus sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Contoh bahawa kafir 2 ayat saja. 1 ayat dan 2 ayat. Lepas itu semua cerita bahawa orang munafikin.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Apa yang bercerita orang munafik? Bukan soal sini pun cerita habis cerita orang munafik. Kita akan begitu banyak lagi ayat yang cerita orang munafik. Kita tengok dalam juz 10. Juz 10 kita tengok. Ini cerita apa sikit? Juz 10 cerita sikit, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Orang munafikin. أرضيتم بالحياة الدنيا وتبتهلون انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. Ibn maksudnya orang munafik. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وضلوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Orang munafik lagi. Ini ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Orang munafik lagi. Contoh sini, يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله ويقولون إن كانوا مؤمنين. Munafik lagi. Ini كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. Orang munafik lagi. Allah Ta'ala cerita orang munafik ini cukup banyak. Nak abang kata musuh dalam selimut, gunting dalam dipanah, iaitu sebenarnya orang munafik ini yang berada di Madinah. Jadi Rasulullah abang alamat munafik ini ada 2-3. Tengok ada kat kita. Idza hadatha kadzaba, apabila dia cerita dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji dia mungkir janji. Wa idza tumina khana, apabila orang bagi amanah dia akan khianat. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia tegak dia mesti nak menang. Nabi kata siapa ada keempat-empat ini maka dia pure munafik. Cakap bohong, janji tak pernah tepat, elok tegak nak menang, orang bagi amanah, khianat. Nabi kata siapa ada empat-empat maka dia pure munafik. Siapa ada satu maka 1/3, 1/4 daripada munafik. Siapa ada 2/4 munafik. Sehinggalah kita boleh buang kesemua sifat daripada kita, maka baru kita tidak ada sifat munafik dalam diri kita. Dan dua hal ini sensitif. Orang nak tahu orang munafik tak pernah main sembahyang subuh. Tak pernah main sembahyang subuh. Kalau tak nak main langsung payah lagi teruk. Seumur hidup tak pernah main sembahyang subuh. Yang dia main hari Jumaat sahaja. Ada tak? Para sahabat ada kami mengenal. Kami mengenal orang munafik, iaitu orang yang tidak pernah hadir langsung solat subuh di masjid. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak pernah langsung hadir solat subuh. Dan kami mengenal dia sebagai orang apa? Orang munafik. Kalau tuan-tuan main sekali-sekala tak jaga tu contoh dia ni tak pernah tengok masuk. Muka subuh tu malaikat, kalau dia main malaikat 7 bawah tu push dia main. Bolehnya pasal dia nak mati ni. Kalau macam ni pasal nak mati ni. Jadi tuan-tuan buangkan sifat munafik daripada diri kita sehingga tidak ada langsung sifat apa? Sifat munafik itu daripada diri kita. Masya-Allah. Jadi sampai tuan-tuan kita tengok dalam Al-Quran dia ada satu surah khas untuk apa? Surah apa? Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun juzuk 28. Surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala namakan satu surah untuk dia. Surah cerita bahawa munafik special. Orang yang tikam daripada belakang, musuh dalam selimut, gunting dalam ikatan. Dan hidup dia memang macam tu, sentiasa nak menjatuhkan agama Islam sampai akhirnya dia mati.
akhirnya pasti akan mati. Dia buat macam-macam Allah buat misalnya dia buat onar yang pertama yang dia sudah bikin apa dia dalam peperangan Badar. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Tentera Islam keluar 1,000 orang. Maka dia pengaruh dia tarik 300 dia ikut dia dari balik ke Madinah, tinggallah dia 700. Saya 1,000 tarik keluar 300. Tu dia punya apa, dia dah pergi perang lagi mati katak betul tak apa kapiak tu banyak. Kapiak bilangan dia ramai, senjata dia api, kita pergi ni macam serang pada. Lagipun kalau kita pergi menang dia bukan peperangan kita. Ini peperangan antara orang Islam Ahlu Mekah tu dipimpin oleh Muhammad dengan dia lawan orang kapiak Mekah, sama-sama Mekah juga. Kita tak ada kaitan ke kita. Tak ada kaitan ke hidup ataupun yang mati. Kalau pergi mati dah yang mana? Bangga kan? Sekarang kita dapat yang banyak dia kita dapat. Maka 300 itu ditarik oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu benda yang pertama dia sudah tikam Islam daripada belakang. Dan kemuncaknya adalah masa peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, mereka serang Islam daripada belakang. Macam tu dah hidup dia. Sampai tuan-tuan sebelum dia nak mati ni, dia nak mati ni. Ni cerita nak mati dah. Sebelum dia nak mati, anak dia nama Abdullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk penggal kepala bapa aku. Izinkan aku untuk penggal kepala bapa aku." Dia kata, "Tak ya Rasulullah, aku takut ada orang lain meminta izin kepada hang untuk penggal kepala bapa aku. Aku akan penggal kepala dia." Mana tahu kok Wahab meminta ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku pergi penggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul." Rasulullah kata, "Alright, aku dengar cerita kata Wahab penggal kepala aku akan penggal kepala Wahab pula." Jadi mana tak selesai. Lah cerita dia Rasulullah, izinkan aku sendiri penggal kepala aku. Pasal apa tuan-tuan? Dia Islam. Dia Islam, taat kepada Islam, dan dia tahu. Dia tak larat dan nasihat pak dia. Tuh. Apabila jadi kata macam tu tuan-tuan, Rasulullah kata jangan. Kalau hampir penggal, orang akan kata, "Aku suruh anak penggal kepala bapak dia." Ajaran Islam apa ni? Orang akan kata macam tu. Pergi kadang. "Ya Rasulullah, kalau hang tak izin aku penggal, tolonglah jangan izinkan orang lain penggal kepala bapak." Okey, tak apa. Jadi hidup dia macam biasa sampai kat bini Nabi pun dia buat macam-macam. Bikin baju onak dengan isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah. Kalau tuan-tuan baca surah Hadisul Ifki. Dia fitnah Aisyah, kata curang dengan Sahal. Dia dalam peperangan Mustolah. Selepas dia balik peperangan Mustolah tu, dia fitnah Aisyah buat zina dengan seorang pemuda Islam. Dia fitnah, habis orang Madinah. Nabi senang tak ada. Tu dia sampai macam tu. Kat isteri Nabi pun dia buat macam tu. Tapi Nabi tak bagi buat. Selagi dia masih mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita pegang pada zahir dia. Macam tu kita layan orang macam tu. Okey, tuan-tuan, sekarang ni pasti yang hidup akan mati. Apabila dia mati, nak mati, anak dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, berikanlah baju tuan kepada saya untuk kafan bapa saya. Ya Rasulullah, baju yang kamu pakai itu bagi pak aku buat kain kafan." Umar kata, "Bagi." Umar tarik pedang kan? "Ni hang bagi pedang ni kat pak hang. Penggai kepala dia tu, penggai mayat dia." Ada pula hentam Nabi pada belakang, buat macam-macam kat Nabi. Tiba-tiba elok nak mati, cik, tweet. Macam tu lah. Cara kasar dia macam tu lah. Tak baju, bagi pedang dia. Dia kata, "Untuk apa?" Rasulullah tanya ke anak-anak dia, "Untuk apa hang minta baju kamu?"
Sebenarnya tuan-tuan, dia sebelum mati lagi. Hadis ini ketika Abdullah bin Ubay meninggal, bukan meninggal, sebenarnya hampir meninggal. Dia hampir meninggal. Dia kirim utusan. Dia kata, apabila aku nak mati nanti ni, minta tolong bagi baju hang aku nak buat kain kapan. Nak buat kain kapan. Nabi tanya, apa apa? Dah nak buat kain kapan. Alright, Nabi pun ambil baju dia tu, terus bagi buat kain kapan. Apa tujuan kain kapan? Dia kata, mudah-mudahan baju yang dipakai oleh Muhammad ini akan dapat menahan aku daripada api neraka. Bila dia bagi dia bapak aku kata mudah-mudahan baju ini. Jadi tuan-tuan kalau baca ni dia takkan kan, dia tak habakkan. Kepada saya kafan bapak saya, dan semoga Tuhan berkenan lakukan solat serta mohonkan ampun untuknya. Nabi SAW memberikan bajunya sambil bersabda, beritahulah aku jika dia telah siap untuk disolatkan. Jadi Nabi tanya, nak buat apa baju ni? Dia tapak aku kata nak buat kain kapan. Mudah-mudahan boleh menahan dia daripada api neraka. Lepas itu tak apa, dia buat pipi. Sayyidina Umar menyingar tu. Dia kata, ya Rasulullah, hang boleh bagi ke dia? Patut baju tu bagi ke aku. Aku lebih layak lagi untuk pakai baju tu. Pasal apa? Aku mempertahankan Islam. Aku pun bimbang juga disambar oleh api neraka. Sepatutnya hang bagi baju tu ke aku supaya dapat menahan aku daripada api neraka. Aku lebih layak lagi untuk ambil baju tu daripada hang bagi kepada si pendebak itu. Atau dia bawa tu saya nak maaf. Ya memang cengih. So Allah kata, wahai Umar, biarkanlah. Ketahuilah baju itu tidak akan mampu untuk menahan dia daripada dibakar oleh api neraka. Dia cuma sekadar baju. Contoh Ustaz, jam Ustaz buat berkat. Dapat apa? Dapat jam, dapat berkat, tak dapat apa? Dapat jam. Tapi kata tak, baju aku itu tidak akan dapat menahan dia daripada dibakar oleh api neraka walau sedikit pun. Apabila dia kata begitu, saya nak kata, kalau macam itu tak apa. Kalau baju itu boleh tahan daripada api, boleh tahan api neraka, aku potongi juga, tak apa? Tapi lah hang kata baju itu tak mampu sampai neraka, tak apa, aku tak payah minta. Aku tak mau apakan. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata, habaq ke aku apabila siap nak disolatkan. Setelah siap, maka putranya memberitahukan kepada Nabi SAW. Maka tak kala Nabi SAW hendak melakukan solat atasnya, Umar menariknya dan berkata, bukankah Allah telah melarang Tuhan untuk melakukan solat atas munafik? Jawab Nabi SAW, aku boleh memilih firman Allah Ta'ala, engkau mohonkan ampunan untuk mereka ataupun engkau tidak mohonkan. Walaupun engkau mohonkan untuk mereka 70 kali, semuanya Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini surah apa? Ini surah Al-Baqarah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Maksudnya, sama ada kamu istighfar kepada mereka ataupun kamu tidak istighfar kepada mereka. Dan kalau kamu istighfar, maksudnya penampun kepada mereka, 70 marratan fala yaghfirullahu lahum, kamu minta ampun 70 kali pun Allah Ta'ala tidak akan ampunkan mereka. Tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala sebut 7 kali? In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Pasal Nabi habaq kepada sahabat, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 70 fil yawmi 70 marratan. Allah kata, kalau kata demi Allah, setiap hari aku istighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali sehari semalam. Jadi para sahabat boleh buat. Jadi kita dengar, kita kena buat. Astagfirullah. Macam mana siapa dia? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia jangan mesti kita 70 kali. Dia jangan astaghfirullahalazim.
Pasal Nabi kata wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah aku istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Jadi dia sirah dia astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 70. Tapi kami bagi tarekat Asy'ariyah Muhammadiyah, Asy'ariyah Muhammadiyah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, kami wajib kena sari Fatih. Sari Fatih. Tuan-tuan buat nak buat 70 pun boleh, nak buat Fatih pun boleh. Allah Ta'ala kata, kalau kamu istighfar 70 kali sekalipun kepada mereka, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan mereka. Nabi Muhammad kata, Allah Ta'ala kata, kamu nak istighfar ataupun tidak mau istighfar. Kerana itu Nabi SAW terus melakukan solat atas tokoh munafik itu. Jadi apabila turun ayat macam tu, Allah Ta'ala kata sama ada kamu istighfar atau kamu tidak istighfar. Rasulullah kata okey, aku nak istighfar. Sama ada kamu minum ayat ini ataupun kamu tidak minum ayat ini, okey, aku nak minum. Dia beri pilihan. Sama ada kamu nak minum atau tak mau minum, pulang. Jadi Rasulullah kata, jadi kita pun pilih nak minum. Allah Ta'ala kata sama ada kamu istighfar kepada mereka atau tidak istighfar kepada mereka. Allah kata boleh, aku akan istighfar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah kata, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, engkau ampunkanlah dosa Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan tengoklah, siapa yang lebih baik daripada Nabi? Kau tu duk tikam dia, tikam pada belakang, rancang nak hancurkan Islam daripada belakang, buat tahan kat bini dia. Dan dalam pertempuran Badar, Rasulullah dalam keadaan tentera yang paling sikit, tonton elok pindah pergi perang, apa kata ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul dah pelari dah, kata orang kita 300 orang. Tonton rasa macam mana? Sebagai komandan perang kita rasa apa? Remuk kita punya hati ni, apa kecewanya apa. Tonton walaupun macam tu dia buat kat Nabi, tapi Nabi tetap maafkan. Itu yang kita wa sabruka illa billah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala akan buat baik kepada orang yang buat baik kepada orang buat hanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Dia tuan-tuan kita kena tiru. Kisah kita Abdullah bin Ubay bin Salul sentiasa nak membunuh Nabi, tapi kalau mati Nabi tetap sembahyang. Kalau kita kan dah mampu dah kan itu. Itu dia bahasa dia. Bapak tadi Haji Umar mati dah. Dia mampu dah apa? Itu dia bahasa tu. Bapak tadi marah tu. Jamaah mazhab pada rumah. Jamaah kebetulan. Tu punya ada orang yang tapi Rasulullah kata apa? Sembahyang Allahu Akbar. Kerana itu Nabi terus melakukan solat atas tokoh munafik itu. Sesudah itu maka turunlah ayat. Apa pada tu? Lepas Nabi solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jibril turun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Itu Rasulullah balik pada Sayyidina Umar, benarlah kamu. Benarlah kamu. Kan tadi Sayyidina Umar dah tarik dah baju dia. Ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala tak bagi hang sembahyang? Dah, kita Rasulullah tak apa, Allah Ta'ala bagi pilihan. Tapi terus wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu sembahyang atas jenazah orang munafik selama-lamanya. Hak ni last. The first and the last. Pertama dan terakhir. Jangan sembahyang. Lepas itu Nabi pun tak sembahyang. Sejak itu tuan-tuan, Rasulullah tidak akan sembahyang atas 3 jenazah. Hak pertama tak mungkin kita, iaitu jenazah orang kafir. Nabi tidak akan sembahyang. Yang kedua, Nabi tidak akan sembahyangkan atas jenazah orang munafik.
Yang ketiga, orang yang hutang tak bayar. Hak ni kita masuk. Yang pertama, kita tak masuk, kita kapiak, kita bukan kapiak. Yang kedua, orang munafik, kita bukan bawa Islam, bawa ini kita memang Islam betul. Bukti dia kita main hutang, bukti dia kita main sembahyang. Tapi Rasulullah juga tidak sembahyang atas jenazah yang ada hutang dan belum bayar. Satu hari main jenazah, Rasulullah ada satu jenazah, Rasulullah kata hal alaihi dainun, hal alaihi dainun, dia ni ada hutang tak? Dia kata la. Nabi terus sembahyang Allahu Akbar. Lepas tu pada hari yang lain, hal alaihi dainun, dia ni ada hutang tak? Dia kata na'am. Hal minhu tarika, adakah ada harta untuk dia bayar hutang tu? Dia kata na'am. Okay, Nabi bersembahyang Allah. Hari yang lain, satu jenazah hal alaihi dainun, dia ni ada hutang tak? Dia kata na'am. Hal minhu tarika, adakah dia ada meninggalkan harta wasiat kau bakal untuk dibayar hutang? Dia kata la. Nabi pun jawab jangan. Nabi kata sallu ala sahibikum, pas bayang kita bayar. Jadi kita boleh buat tak? Dia cerita kita, dia ni ada hutang. Dia tak hutang bayar. Kalau hutang kami punya tak bayar, kita ramai yang minta bayar. Jadi tiga jenazah tersebut. Jadi kita kena jaga. Yang pertama, kehinaan yang pertama ialah orang-orang soleh dan Nabi Muhammad tidak akan sembahyang. Kehinaan yang kedua, di hari akhirat kita akan jadi orang yang lapar. Di akhirat kelak tidak ada duit lagi yang akan kita bayar kepada orang yang dah hutang, ialah pahala kita. Pahala kita bagi, ada kita hutang 100, nak bagi 100. Hak ni kita hutang 1000, bagi 1000. Hak ni kita hutang 200, bagi 200. Hak ni 50, kita bagi 50. Lantas sekali habis segala pahala kita, ada lagi hutang yang kita tak bayar. Allah Ta'ala kata, hang bayar hutang dia. Ya Allah, aku nak bayar dengan apa? Habis aku tak ada. Allah Ta'ala kata bayar dengan pahala. Ya Allah, pahala aku dah habis dah. Allah Ta'ala kata tak apa, ambil dosa dia bukan hang. Allah. Kita duk main sembahyang Jumaat, kita duk main sembahyang Maulid, kita duk main kuliah apa, kita duk himpun pahala. Hari akhirat kita bagi ke orang dan dosa orang masuk ke orang. Itu kehinaan yang kedua. Jangan. Tapi kalau tak apa ada hutang, bayar. Hutang rumah tak apa, kita bayar bulanan. Ada orang main hutang dulu, dia beli t-shirt tak bayar 15 tahun. Ramai kursus haji, orang abang kursus haji kita bawa, tuan-tuan kalau ada hutang, tuan-tuan tak bayar hutang, tuan-tuan pergi haji, pahala tu buta yang dapat kat orang hutang. Dia pun pergi cari balik, bayar t-shirt, nak aku bayar duit hang 15 hari hutang hang 15 tahun dulu. Oh dia hutang t-shirt 15 tahun dulu 15. Kalau nak bayar orang, kalau tak pergi haji bukan tak bayar kau. Okey, kita habis hadis ini tuan. Nah, abang kita malam ni kita cerita bab munafik ya. Bab munafikin. Dan janganlah sekali-kali kamu solatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka untuk selama-lamanya. Okey. Dari Jabir radhiyallahu anhu kata yang Nabi SAW pergi ke kubur Abdullah bin Ubay setelah ia dikuburkan, lalu dikeluarkannya si munafik itu, kemudian diludahinya. Jadi diludah tu dia cerita dia baru tanam. Jangan tuan-tuan bayangkan lepas tanam kemudian dia korek balik, tak bukan. Nabi pergi tu jenazah turun ke dalam lubang tapi masih belum di kamus. Belum di kamus. Kemudian diludahinya. Saya pun baca kan Nabi ludahkan jenazah tu. Ui. Kan? Macam dapat cerita kata Presiden Iran Rafsanjani di Madinah Al-Munawwarah. Dia di, saya tak tahu betul ke tak, tapi kemungkinan besar tu ya. Saya memang tahu lah syiah dia. Tapi kubur ya Rasulullah, ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera kepada Rasulullah. Kemudian lepas tu kubur Sayyidina Abu Bakar. Tui. Lepas tu lalu kubur Sayyidina Umar. Tui. Marah.
mereka kepada Sayyidina Umar dan saudara Sayyidina Abu Bakar sampai teratur masuk. Sampai teratur masuk. Itu yang tidak ada adab. Jadi tuan-tuan tengok, kemudian diludahinya. Kita tengok kalau dah tuih macam tu, dah tengok matan bahasa Arab balik. Fanafatha fih. Ni kita tengok kalau orang main nak kita buat. Dah masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masuk kita lagi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffan fazajrati zajran fattaniyati dhikran. Was-saffati saffan fazajrati zajran fattaniyati dhikran. Fattaniyati dhikran. Inna ilahakum lawahid wa rabbus samawati wal ardi bainahuma wa rabbul masyariq. Ini nama dia tiup. Nama dia tiup. Fanafatha fihi. Jawab sikit. Nafatha. Tu. Maksud dia? Dia tu memang dia apa? Tiup tu dengan kuat. Sampai kata kalau keluar ayat liok lah. Dapat. Tu, dia panggil fanafatha. Bukan macam ni. Tui. Tuan-tuan baca ada terjemah tu, tapi memang tak boleh nak terjemah. Bahasa Melayu kita nak bawa. Tidak lah kan? Jadi makna dalam hadis Rasulullah dia kata apa? Apabila orang kena kerasukan masru', maka Rasulullah ambil ayat, Rasulullah baca ayat dia, kemudian thumma nafatha fi. Tiup dengan apa? Kuat. Maka itulah fanafatha fihi, maka Rasulullah pun meniup dengan kuat. Jadi saya rasa eloknya tuan-tuan potonglah ludah tu. Ludah tu. Jadi kalau ludah ni kita baca ni macam tak sedap. Wak keluar jenazah. Jeffrey bayangkan macam mana. Jeffrey mati, wak keluar jenazah tu saya buat pui. Oh tengok. Malam ni mai cari. Malam ni mai ludah jenazah aku. Maksudnya tuan-tuan potong ludah tu tak sesuai. Terjemah dengan ludah tidak sesuai. Fanafatha fihi maksudnya tiup dengan kuat. Kalau sampai ayat ni dia apa? Dia gelombang kuat. Rasulullah pun fanafatha fihi, Rasulullah akan tiup dalam ayat summa syuriba al-masru', kemudian diberi minumlah kepada orang yang apa? Orang kena kerasukan itu. Maka di sini pun macam tu juga, dikeluarkan jenazah itu, kemudian Rasulullah tiup dia dengan apa? Dengan kuat, kemudian baru Rasulullah pakaikan dia punya apa? Dia punya baju. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu pakaikan baju itu kepada dia? Rasulullah kata, apalah salahnya aku memenuhi permintaan orang yang dah hampir nak mati. Artinya sebelum dia nak mati. Sebelum dia nak mati, selama ini pun aku layan dia dengan elok. Aku tak nak buat tahanan kepada dia. Apabila dia mati, dia minta satu saja permintaan, supaya aku boleh pakai, dia nak pakai baju untuk pakai kapan. Apa salahnya? Tengok baik hati sampai ratus. Ya Allah. Kalau kita cantik Allah besar. Kapan sing sudah meninggal dunia, alhamdulillah. Banyak reaksi yang macam tu kan. Tapi bila dia dengan Allah Ta'ala, dia dengan Allah Ta'ala, kalau kita tak sadar kira dia makhluk Allah Ta'ala, kita pun makhluk Allah Ta'ala. Baik kita dia punya besar. Kita tak termasuk dosa ni. Baik kita. Okey. Jadi tuan-tuan, Rasulullah pun pakai. Rasulullah kata, apa salahnya aku layan permintaan dia sikit dah, kata ya Allah, dia nak pakai baju aku boleh bagi. Sesungguhnya baju ini tidak akan mampu untuk menahan bakaran api neraka. Baju ini tidak mampu untuk menahan bakaran api neraka. Berbeza dengan kita sedekah. Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata tasaddaqu walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata sedanglah kamu sedekah dengan walaupun sebiji kurma kamu bagi sebelah. Kerana
sedekah korma itu mampu untuk menahan bakaran api neraka. Nabi kata ittaqana, ingatlah mainlah dia, ittaqun nar walau bisyirqi tamratin. Nabi kata takutlah kamu kepada api neraka. Dalam hadis lain dia kata apa? Tahanlah bakaran api neraka itu walaupun dengan sebelah bisyirqi tamrat, dengan sebelah biji kurma. Artinya kalau kita sedekah dengan sebelah biji kurma tu, api neraka nak bakar, kita tunjuk kurma tu, oh dia pun takut tadi. Macam tu. Nak apa tuan-tuan? Sedekah tu mampu untuk menahan panahan api neraka. Baju itu tidak mampu untuk menahan bakaran api neraka, walaupun baju itu dipakai oleh Rasulullah. Nak apa tuan-tuan? Amal kita sendiri. Amalan kita sendiri. Patutnya amal dulu dapat syafaat lah. Tapi kalau orang Islam pakai dapat syafaat. Tapi oleh kerana dia adalah orang yang tak Islam, maka baju dia itu tidak mampu untuk menahan bakaran api neraka. Itu tuan-tuan, jadi insyaAllah kesimpulannya pada malam ini kita belajar banyak-banyak tu, kita buang 4 sifat. 4 sifat tu kita cuba buang daripada diri kita. Iza hadatha kadzaba, apabila bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia kira. Wa idza atumina khana, apabila dia beri amanah dia akan khianat. Wa idza khasama fajar, apabila dia bertengkar dia kira nak menang, tak mau kalah langsung. Kira kalau kalah kira boleh bunuh, sanggup bunuh pandang kalah. Kira sampai tuan-tuan teruk habis tu lah. Lawan dengan yang kawan dia. Aku kambing, dah tu burung. Tu kambing, dah tu burung. Dia tengok terbang. Aku dah kata dah burung, dah kambing terbang. Dia nak menang habis tu. Tak mengaku kata burung, abang kata tu kambing terbang. Dah, aku tak kata burung, tu kambing terbang. Kalau orang main tu tuan-tuan tak salah. Tak guna bila pula. Okey, buat tak bersuara. Kalau ni kita postpone sampai kapan? Kita postpone sampai kapan ni? Kita selesai dulu sekali kita pakai awal sikit, rehat sikit. InsyaAllah. Baik, ada soalan? Murtad kan? Dah nak minta saya apa jelas korang ada dekat ni tolong ingat sama lagi ada berbalik dah. Ya. Okey, tuan-tuan, dia macam ni. Kes semayang ni. Kes semayang. Sesiapa yang didapati sudah murtad sekalipun nama dia dalam IC, banyak kes ni. Kira ada seorang perempuan Melayu, dia kahwin dengan Cina, kemudian dia tak ubah nama. Fasih nama apa? Nama Islam. Apabila dia mati, maka dia dianggap sebagai bukan Islam. Apabila bukan Islam, dia tidak boleh dimandikan, dikafankan, disemayangkan dan ditanam di perkuburan orang Islam. Sekalipun nama dia Salman ataupun nama apa-apa, yang pentingnya nama Islam, dia tetap tidak boleh disembahyangkan di perkuburan orang Islam. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, adalah orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam, tetapi kita contoh contohnya orang yang masjid tengah sini kan, tengah sini dia kata, Ustaz saya nak masuk Islam, boleh tak Ustaz? Dengan kita ramai dah tengok ni. Kemudian ramai kita tak boleh. Baik, suat tangan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia benar Allah itu tadi. Aku ni saksi tidak ada melainkan Allah dan aku saksi Muhammad itu Rasul Allah. Okey dah bahasa. Dia keluar tu lori mem. Pecah lah. Dia kata di segi prosedur dia tuan-tuan dan puan-puan, dia akan dibakar. Dia akan dibakar. Kita satu masjid jadi saksi keadaan Islam. Tak boleh. Kapasing kata, itu semua orang Islam sudah share, sudah pakat mau tipu, mau bohong. Mana IC kata tunjuk dia sudah Islam, mana kad daripada pejabat agama kata dia sudah Islam, mana tak. You semua share, tipu orang Islam bohong. Tapi kita kena agama. Pasal hitam putih kita tu. Dia akan dibakar dan dia akan kalau tanam di kuburan Buddha. Menjadi kewajipan kepada kita untuk solat kepada dia. Kita solat baik. Kita okey sekarang ni you nama Sulaiman bin Abdullah. Jadi kita dengar ni wajib kita kena solat baik Allah. Jadi makna sebab dia sudah Islam, tetapi hitam putih dia tidak Islam. Tetapi kisah dia jadi Sami Buddha. Confirm dah dia tu. Bukan. Tuan-tuan tengok Benjamin celaka. Kan? Siapa tak tengok lagi? Tengok. Tuan-tuan buka tengok. YouTube kan banyak lah ni. Tuan-tuan tengok Benjamin celaka. Masih aktif lagi tak? Benjamin celaka. BENJ dah Benjamin kan? Tak, ni nama Benjamin. Ini Bunyamin dah. Bunyi ejaan lain kan. Kebetulan dia Benjamin BENJAMIN. Benjamin celaka. Oh sakit hati. Tuan-tuan dengar dia baca Fatihah kan? Sedap dah kita baca lagi. Sedap lagi dia baca tak? Betul dia baca sedap. Sedap dah kita lah. Sedap lagi dia baca sedap dah kita lagi. Tapi dia cerita tu kita sakit hati ya Allah. Tapi saudara nak apa lagi? Nama dia tetap Benjamin. Sebab kita perundangan di Malaysia tidak membenarkan orang Islam tukar agama lain dan tidak membenarkan tukar nama dalam IC. Kalau Benjamin bin Ismail, maka Benjamin bin Ismail. Tetapi kita tidak boleh solat jenazah, tidak boleh dikanam di kuburan orang Islam. Sebab kita sah dia punya apa? Dia punya murtad. Tuan-tuan fikir apa dia kata apa? Tuan-tuan tahu pasal apa orang Islam tak ada baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Pasal apa? Tunjuk kata mereka semua ni duduk dalam kesesatan. Mereka semua duduk dalam sesat. Mereka semua tak jumpa jalan yang benar lagi. Sebab tu mereka tiap-tiap hari mereka minta tunjukkanlah kami jalan yang benar. Oh, saya kata dia. Tuan-tuan tengok itulah kitab ni kan. Kita tak jawab lagu mana. Kalau orang tanya kita lah, ada kawan kita sekerja kita, you mau jawab macam mana ni? Orang Islam baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Kerana mereka ini berada di dalam kesesatan. Mereka ini tidak berada di jalan yang benar. Sebab tu mereka minta suruh Tuhan tunjuk jalan yang benar. Jadi jalan yang benar tu dia agama Kristian kita ni lah. Oh, dia pusing kot. Tuan-tuan tengoklah sakit hati dah. Tuan-tuan tak tengok Hasnah lagi. Hasnah tu tapi orang kena boleh bahasa Inggeris sikit. Hasnah. Tak Hasnah tu dia. Tapi tuan-tuan tengok dia tak macam. Kita ingat macam orang putih tu. Tak tahu langsung dia cerita apa. Daripada mula sampai habis dia orang Malaysia, orang Perak. Dia membesar dalam keluarga Melayu, dibesarkan oleh mak dan ayah yang Islam. Betul cerita orang ni dah sekali. Ya, sekarang ini saya sudah tukar daripada Islam kepada Kristian. Oh, betul. Tapi tengok rupanya macam apa Perak. Jadi tuan-tuan itu adalah untuk pangkatan yang besar ni kita kata ikut keadaan. Kalau kita tengok dia bukan, jangan solat. Ada solat. Oh ni ini kelompok kelak pemenangan. Kelompok kelak pemenangan MJTG Masjid Jamiah Tasik Kulur.
siapa okey dia Wahab mana? Wahab dia mana? Boleh hubung dengan Wahab dengan dia. Kita buat kelak mana? Kelak mana? Kita tengok apa rasional dia, apa rasional. Allah Ta'ala sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Itu hendaklah kamu takut musuh kamu dengan menyediakan kekuatan yang kuat. Nabi kata ala innal quwwata hiya rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah panah. Itu adalah panah. Itu sesuai dengan zaman Rasulullah SAW. Senjata yang paling canggih dalam dia, kita paling canggih adalah panah. Jadi tuan-tuan nak apa lagi? Kita kelak panah kita ni kena buat sekali dengan kuda. Kita boleh diri atas kuda boleh panah. Sebab tu tentera Islam kalah dengan Mongol. Orang Mongol, orang kebelahan mereka tu. Mongol dia boleh diri atas apa? Diri atas panah tu. Panah Islam. Lepas tu bukan panah ke depan, ke belakang pun sama. Sagi kuda tengah lari tu depan dia belakang pula. Tembak. Lepas tu sakit tembak pula. Kepala depan turun ke bawah. Kita tengok Mongol dia. Kepala depan turun bawah, turun kuda, tembak pada bawah kuda. Oh, Jackie Chan berlari macam. Itu nampak bagi senjata yang canggih pada zaman Rasulullah ialah itu. Kita kalau boleh tuan-tuan, kita elok pemanah ni jadi elok kita buatlah kelab menembak lah. Boleh buat macam kelab menembak. Ustaz Lutfi tu dia ahli kelab menembak. Dia ahli kelab menembak. Boleh buat pistol. Tembak. M16 boleh tembak. Kita buatlah panah dulu. Buat panah dulu. Lepas itu nanti dia masuk kelab menembak. Dia cuma bayar ahli dia 200. Bayar keahlian dia 200. Jadi kalau kita nak tembak sekali, kita boleh berboleh dalam seorang hari. Tembak di sini tadi. Kalau kelab bowling kan, siapa kita tadi buat? Tempin bowling kan? Tempin bowling orang boleh buat. Pasal apa kelab memanah kita boleh buat? Pasal apa kelab menembak kita boleh buat? Boleh? Contoh bagi sokongan, bagi dia kan? Dia tak larat dalam kuala buat, nanti kami support dia, apa. Jadi, tuan-tuan boleh hubung dengan Wahab, dengan Jam, dengan yang berkaitan dengan ini. InsyaAllah lagi ramai, lagi boleh. Lepas tu kita buat kelak tauhid lah, jadi tauhid. Tuan-tuan, saya habaq sikit panah tu. Saya beli dulu angka 8 atik. Tapi panah dia besar. Saya cadang nanti panah harga dia lebih kurang 2,500 atik. Panah tu panah besi. Panah besi kecil lah, dia buat lari tau. Dan tuan-tuan panah tu, dia punya busur dia tu kena kepala orang di sebelah tu. Dia orang gunakan untuk memburu. Mereka memburu kijang, memburu apa semua tu, mereka gunakan panah. Kalau orang lapang kan, lapang atau tembak ke apa-apa tu, dia guna untuk tarik. Lepas tu dia memang di sebelah tu. Dia mata dia tu mata pisau. Tapi dia nak order mata dia kena beli internet. Tapi busur dia tu boleh beli dalam 2 ribu. Tak apalah, mudah-mudahan sikit-sikit tu sekarang. Sikit. Kan dia tengok orang kan. Okay, kita sudahi dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma zidna ilma wa anfa'na bima 'allamtana wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.